Untuk mengetahui berita dari Sabah, kita bersama Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan Persekutuan diminta mempercepatkan pembinaan empangan bernilai RM400 juta di Gudang 4 Cinta Mata Tawau bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air yang sering berlaku di daerah itu, terutama pada musim kemarau. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, pembinaan empangan itu tidak boleh ditangguh lagi kerana proses menyiapkannya memakan masa antara 5 dan 6 tahun. Pada taklimat yang diberikan kepada saya, solution long term ataupun penyelesaian jangka panjang adalah dengan pembinaan segera empangan di Gudang 4 yang bernilai lebih kurang 400 juta. Ia sudah pasti akan memainkan peranan untuk menstabilkan bekalan air mentah kepada loji ini dan juga untuk keseluruhan. Beliau ditemui media selepas melawat loji utara dan mendengar taklimat mengenai isu air oleh jurutera air bahagian Tawau Bahrin Antonio di Tawau. Datuk Taufik yang juga wakil rakyat APAS berkata, setiap kali musim kemarau, bekalan air akan terganggu ekoran paras air terlalu rendah, malahan tiada air yang boleh dirawat. Bagi penyelesaian jangka pendek, Datuk Taufik berkata permohonan dibuat kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW untuk menyambungkan 3 loji rawatan air yang terdapat di Tawau. Ia bagi mengimbangi keperluan air penduduk Tawau apabila kemarau. Golongan mahasiswa perlu memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan kebolehan dalam usaha membangunkan negara. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Ahmad Aid berkata, mahasiswa selaku bakal pemimpin masa depan perlu mempersiapkan diri dalam pelbagai kemajuan bagi menghadapi cabaran semakin sukar. Katanya mahasiswa juga perlu bijak pandai dengan berfikir secara global dan bukan biasa-biasa sahaja. Beliau ditemui media sempena Forum Jati Diri dan Gemilang Siswa 2016 bertajuk Generasi Milenium Melukut di Tepi Gantang, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Sabah di Universiti Teknologi Mara UiTM Sepanggar di Kota Kinabalu. Mengenai forum ini, Datuk Jainab berkata program tersebut penting agar generasi milenium masa kini dilengkapi pelbagai pengetahuan seperti dasar-dasar kerajaan, isu-isu semasa dan cabaran globalisasi akan datang. Terdahulu, Pengarah Penerangan Sabah, Datuk Haji Almain Ajirul berharap generasi milenium tidak terlalu bergantung kepada kerajaan semata-mata, sebaliknya berusaha memajukan diri dalam bersama-sama membangunkan diri dan negara. Jabatan Pendidikan Negeri akan kerap turun padang bagi memastikan sifar ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Pengarahnya Datuk Jem Alip berkata masalah ponteng sekolah perlu diatasi kerana menyumbang kepada penurunan prestasi sesebuah sekolah. Ponteng sekarang ini, kalau ponteng bukan lagi pendekatan dulu, tulis surat kepada bapa. Kita gunakan penurunan itu dengan konsep turun padang. Lawat budak sekolah itu, baru kita dapat memahami sebenarnya apa masalah budak itu. Beliau ditemui media selepas program Jarayawara bersama Pengarah Pendidikan Negeri peringkat bahagian utara di Dewan Tun Mustafa Kudat. Menurut Datuk Jem, pengetua guru besar dan para guru digalak melawat rumah pelajar sekolah yang kerap ponteng sekolah bagi mengetahui punca seterusnya membantu pelajar terlibat. Terdahulu, beliau mahu warga pendidik menerapkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan konsep CCTI, iaitu cermat, cepat, tepat dan integriti. Penerapan konsep itu, katanya, bukan sahaja membolehkan para guru mengajar secara berkesan, malah mewujudkan suasana gembira dan selesa dalam kalangan pelajar. Syarikat Nestle Malaysia Berhad dan Yayasan Semdabi YSB melanjutkan perjanjian usaha sama bagi projek relief iaitu penanaman semula hutan dan kelestarian minyak sawit di negeri ini. Menurut Pengarah Eksekutif Hal Ehwal Korporat Kumpulan Nestle Malaysia Zainul Nur Abdul Rauf, projek itu melibatkan penanaman lebih
daripada 480,000 batang pokok di kawasan hutan terjejas seluas 2,300 hektar. Beliau ditemui pemberita selepas majlis melanjutkan perjanjian usaha sama tersebut di Kampung Bilit Sukau Kinabatangan, Sandakan. Sejak dimulakan pada 2011, projek Relief telah menanam 484,000 batang pokok dengan keluasan hutan terjejas 2,300 hektar. Sementara itu, Ahli Majlis Pentadbir YSD Caroline Christine Russell berkata syarikatnya berperanan dalam memelihara hutan di Sabah dan berharap lebih banyak syarikat multinasional lain tampil melakukan usaha yang sama. Seramai 115 pekebun kecil kelapa sawit menerima status kumpulan pekebun kecil bersijil RSPO kerana mengeluarkan tandan buah segar dengan mempraktikkan amalan penanaman kelapa sawit secara lestari. Golongan kurang bernasib baik di negeri ini terus mendapat perhatian. Terbaharu prihatin dengan keadaan pesakit kanser dan mereka yang uzur, Yayasan Nur Johar tampil menghulurkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Sumbangan berupa kerusi roda, tongkat piramid, tongkat lipat dan lampin pakai buang dewasa. Sumbangan disampaikan isteri yang di-Pertuan Negeri yang juga penaung Yayasan Nur Johar, Tuan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Majlis berlangsung di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Likas. Berucap pada majlis ini, pengerusi yayasan berkenaan Haji Alhamra Tun Dr. Johar berkata, sumbangan peribadi tersebut merupakan wakaf yang diniatkan atas nama almarhumah nenda beliau, Haja Samsiah Haji Awang Putih yang kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Sementara itu, pengerusi Syukbah Kaunseling dan Hal Ehwal Wanita Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Dr. Suzain Datuk Haji Suhaimi berkata, pihaknya mengalu-alukan sumbangan yayasan berkenaan bagi membantu pesakit kanser di bawah Syukbah masjid tersebut. Perbicaraan kes pencerobohan Lahad Datu 3 tahun lalu. Seorang tertuduh dalam kes itu memberitahu Mahkamah Tinggi dia datang ke Sabah bukan untuk merekrut anggota untuk memerangi kerajaan Malaysia dengan niat menuntut negeri ini. Tertuduh Datuk Amir Bahar Husin Kiram berkata dia berada di Sabah sejak November 2012 atas arahan bapanya Sultan Ismail Kiram II yang mahu bertemu seorang pegawai polis di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Amir Bahar, bapanya bagaimanapun tidak datang disebabkan apa yang berlaku di Kampung Tan Dua Lahad Datu. Beliau memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang berlangsung di Penjara Pusat Kota Kinabalu. Datuk Amir Bahar, seorang daripada 13 warga Filipina dan seorang lagi tempatan membela diri di hadapan Hakim Stephen Chung terhadap beberapa kesalahan yang didakwa dilakukan antara 12 Februari dan 10 April 2013. Datuk Amir Bahar membela diri atas dua pertuduhan, iaitu melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan menjadi anggota sebuah kumpulan pengganas. Perbicaraan disambung hari ini. Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan bersama Pengakap Negara Brunei Darussalam berjaya memeterai perjanjian persefahaman MOU dalam agenda pembangunan ilmu pengakap serantau. Ia sekaligus mampu membentuk komuniti global selaras dengan misi keamanan sejagat atau Messengers of Peace. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim berkata, menerusi perjanjian tersebut bukan sahaja dapat mewujudkan hubungan sosial yang positif, malah secara tidak langsung memupuk semangat perpaduan kedua negara. Ini adalah satu matlamat usaha sama yang begitu baik untuk kita menimbulkan kerjasama dan perpaduan secara global. Kita akan bersama-sama untuk memperjuangkan dan memperkasakan pengakap itu melalui pertukaran-pertukaran pengakap yang terdiri pada murid-murid dan juga mahasiswa yang ada di setiap negeri dan juga negara Brunei untuk berkunjung dan kita bertukar-tukar fikiran antara mereka. Kita juga akan mengantar pemimpin-pemimpin kita mengikut kurs khusus di mana juga yang diadakan. MOU tersebut dimeterai antara Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Negeri Sabah PPMCN Sabah, Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Negeri Sarawak PPMCN Sarawak dan Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan di Brunei baru-baru ini. Datuk Dr. Awang Zaini yang juga Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah yakin melalui perjanjian tersebut ia dapat menjadi platform perkongsian kepakaran dan kemahiran dalam bidang pengakap yang boleh diaplikasikan di negara masing-masing.
Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10.30 pagi akan berlangsung seminar kecergasan mental, fizikal dan minda sihat. Majlis berlangsung di Wisma Wanita Kota Kinabalu itu akan dirasmikan Peguam Besar Negeri Datuk Haja Mariati Robert. Juga pada pukul 10.30 pagi akan berlangsung program Selangkah ke Menara Gading di Tuaran. Akhir sekali pada pukul 2.30 petang akan diadakan penutupan bengkel sukarelawan Yayasan Sabah yang akan disempurnakan Datuk Sabawi Haji Ahmad. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.